Ucapan dasar yang terakhir buat Ketua Pemuda PAS Salihuddin Ayub malam tadi turut memperincikan beberapa tanggungjawab penting yang harus dipikul kepimpinan penggantinya selepas ini. Ucapan syarat dengan peringatan dan nasihat itu turut dimulakan dengan rumusan kejayaan yang dicapai selama 6 tahun Dewan Pemuda PAS di bawah terajunya sehingga mampu menyiapkan pemuda untuk mengambil alih pemerintahan negara. Secara umumnya, bolehlah kita rumuskan dua pencapaian besar yang dicapai oleh Pemuda PAS selama 6 tahun ini. Pertama, kita telah berjaya menganjakkan pendekatan politik bangkangan konfrontasi kepada politik bangkangan konstruktif. Kita telah mengambil pendekatan untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan negara dan rakyat. Kita juga telah mengambil langkah untuk menyalurkan kritikan yang lebih membina dan mengusulkan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, idea yang lebih konstruktif dalam menangani masalah-masalah urus takbir negara. Agenda engagement yang kita terokai sejak 6 tahun yang lalu telah membentuk satu persepsi baru terhadap politik PAS yang sangat meyakinkan. Saya sangat percaya kepada apa yang dikatakan the power of engagement yang meletakkan PAS di persada politik negara pada hari ini. Kedua, dengan pendekatan baru itu serta pendidikan politik yang lebih bersungguh-sungguh dan gerakan penerangan yang lebih meluas, Pemuda PAS telah berjaya melakarkan imej baru bagi PAS sebagai parti kepercayaan rakyat untuk menggantikan UMNO Barisan Nasional. Dahulunya PAS dilihat sebagai pembangkang selama-lamanya, tetapi kita hari ini bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat memberikan imej baru kepada negara bahawa kita adalah government in the waiting. Pemuda PAS juga sarannya agar terus memanfaatkan kepercayaan rakyat terhadap PAS seperti yang telah diterjemahkan dalam pilihan raya umum ke-12 lalu dan pada 7 pilihan raya kecil kemudiannya. Tindakan pengecut Barisan Nasional yang enggan bertanding di penanti membuktikan parti perkauman itu semakin takut untuk berhadapan dengan suara kebenaran daripada rakyat. Saya berharap kita dapat mempertahankan momentum ini di Mani Urai. Saya mengucapkan tahniah pada PAS dan juga Pakatan Rakyat kerana berjaya mengembeling tenaga untuk kejayaan kita bersama. Tambahnya, keraguan rakyat kepada Perdana Menteri baru juga memberikan peluang kepada Pemuda PAS untuk terus membentuk parti sebagai pengganti kepimpinan negara yang sedia ada. Ramai pemerhati politik telah melihat perubahan kepimpinan pada kali ini berbeza dengan perubahan tahun 2003. Jika dahulu Mr. Clean telah mengambil alih kerajaan dengan imej yang lebih bersih, tapi kali ini Mr. Clean telah digantikan dengan Mr. Altan Tuya yang telah terpalit dengan berbagai noda politik yang diperkatakan dalam negara dan juga di pentas antara bangsa. Imej kepimpinan yang begitu lemah terpalit dengan skandal-skandal yang memalukan. Bermula dengan skandal seks dituduh terlibat dengan pemuda Altan Tuya Syaribu, salah laku dalam pembelian kapal selam dan Eurocopter, politik wang dalam pemilihan UMNO, sehinggalah kepada campur tangan isteri dalam pentadbiran, semuanya bakal dipersoalkan oleh rakyat. Usaha untuk terus mendampingi golongan bukan Melayu Islam melalui Kelab Penyokong PAS juga harus diperkuatkan tanpa mengenepikan kaum Melayu kerana kedua-duanya penyumbang kepada keutuhan PAS itu sendiri. Khususnya Pemuda PAS mesti bersedia untuk bersama-sama dengan Lajnah Perpaduan Nasional dan Kelab Penyokong PAS bagi mengatur aktiviti-aktiviti yang bagi mengisi kesedaran ini. Saya berharap Kelab Penyokong Muda PAS yang telah kita tubuhkan dapat digerakkan sebaliknya untuk maksud ini. Kita menunggu keputusan insya-Allah pada PAS pusat. Mudah-mudahan Kelab Penyokong menjadi sayap utama dalam parti kita dan pilihan raya akan datang insya-Allah wakil calon bukan Islam boleh bertanding menggunakan lambang PAS insya-Allah. Dalam pada itu kita juga mengingatkan
pada seluruh jentera kerja PAS supaya kita jangan pula mengabaikan orang-orang Melayu sebagai penyokong dan pengundi teras kita. Kita tidak mahu tumpuan yang kita berikan dalam menarik sumbangan orang bukan Islam. Kita kececiran dalam mengambil kesempatan yang terbaik ini untuk mengajak orang-orang Melayu terus menyokong perjuangan PAS pada masa yang akan datang. Kalau orang Melayu dan orang-orang Cina dan India menganjak lagi sekali dalam pilihan yang akan datang, insya-Allah separuh daripada Johor akan jatuh pada Pakatan Rakyat. Ini bermakna BN Barisan Nasional akan dapat kita kafankan di persada politik tanah air kita, insya-Allah. Mendepani kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, pemuda PAS juga diingatkan untuk memaksimalkan penggunaan media baru bagi mendekati masyarakat khususnya golongan muda. Pemuda PAS mesti melihat bagaimana caranya kita dapat mengembangkan media-media baru yang lebih interaktif hari ini dalam menarik minat dan sokongan muda kepada kita. Saluran interaktif di depan di atas talian online seperti blog, Facebook, Yahoo Messenger, SMS dan seumpamanya mesti dimaksimalkan. Projek untuk mengembangkan virtual engagement ini mesti diberikan perhatian oleh kepimpinan baru pemuda PAS supaya kita dapat memasuki hati naluri anak-anak muda. Pendekatan tradisional mesti diteruskan, pendekatan baru harus dikebelingkan. Isu lain yang turut disentuh termasuklah kegagalan kerajaan membantu rakyat, khususnya berdepan kelembapan ekonomi, kegagalan UMNO BN memartabatkan bahasa Melayu dan kegagalan UMNO membentuk jati diri pemuda berlandaskan ajaran agama. Kesemua kegagalan itu, ujarnya, adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemuda PAS dan melakukan persediaan ke arah memerintah negara.